السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan i'anah. Malam ni kita dapat sama-sama untuk teruskan kitab kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan hidayah dan taufik. Allah sentiasa memberikan kita pimpinan untuk kita terus kekal istiqamah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang menjadikan Allah itu tidak redha pada kita. Jadi tuan-tuan, malam ni kita sambung kitab kita. Cuma saya tak bawa kitab. Saya tengok tanda kitab yang ditinggalkan di surau ni. Iaitu muka surat 37. Tanda ni lah, sebab kitab saya tertinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani, bermula fasal yang kedua. Apabila engkau berkehendak engkau ceraikan, antara khatir kejahatan ada ia daripada pihak syaitan, dan antara ada ia khatir kejahatan yang ada ia daripada pihak hawa nafsu, atau daripada pihak Allah Ta'ala pada permulaan, maka telik olehmu padanya daripada tiga wajah ini. Kalau kita nak tahu mana satu khatir ataupun bisikan lintasan dalam hati kita ni, sama ada ia daripada syaitan, ia daripada nafsu, ia datang daripada Allah. Kalau ia daripada Allah, namanya hidayah dan taufik. Lintasan ini nanti dijelaskan oleh musannif. Jika daripada Allah, namanya hidayah dan taufik. Kita dapat hidayah daripada Allah untuk berbuat baik. Dan musannif ada jelaskan kepada kita akan datang antara tanda lintasan ataupun kita mendapat hidayah dan taufik Allah, khatir itu yang disebutkan khatir samawiyah. Tandanya apabila kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah, Allah sertakan kepada kita kekuatan dan kemudahan untuk berbuat baik, dan kemudahan serta kekuatan untuk meninggalkan kejahatan. Ini selalu yang kita baca zikir hauqalah, la haula wa la quwwata
illa billahil aliyil azim. Kita tak ada daya nak buat baik, tak ada daya nak tinggal kejahatan, melainkan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Allah. Tapi kalau kita tak dapat hidayah, kita tak dapat taufik, nescaya kita takkan mampu buat baik. Kita takkan mampu tinggal benda jahat. Ini yang paling kita takut. Sebab itu Allah didik kita dalam semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Allah didik kita pada ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ni manusia, seorang hamba, ada suatu kehendak yang kuat untuk melakukan ubudiyah. Tetapi kehendak yang kuat untuk mengabdikan diri kepada Allah, kita perlukan pertolongan Allah. Kita perlukan pertolongan Allah. Kita takkan mampu buat baik sebab banyak perkara yang menghalang kita dari berbuat baik. Antara perkara yang menghalang kita daripada berbuat baik adalah dosa. Dosa ni dia jadi hijab pada kita. Kadang-kala perkara yang kita tidak sedar, perkara yang kita tidak sedar, iaitu kita rasa kita mampu buat baik tanpa pertolongan Allah. Ini bahaya. Kita mampu buat baik tanpa pertolongan Allah. Ini kadang-kadang kita terlupa. Saya dapat datang masjid, tuan-tuan dapat datang masjid bukan sebab kita sihat, tuan-tuan. Kalau ikut sihat, umur kita 20 dulu lagi sihat. Tapi di mana kita waktu umur kita 20 dulu? Di mana kita waktu umur kita 30 dulu? Waktu pukul 8 macam ni kita di mana? Kalau ikut sihat, kalau ikut kuat, sebenarnya kita Allah pilih. Sebenarnya ini yang dikatakan hidayah dan taufik. Kita terlupa. Allah didik kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika Allah tak tolong, jika Allah tak bantu, maka kita tak boleh buat baik. Dan kita lupa. Kita ingat kita datang masjid, kita mampu buat baik. Salah. Ada orang yang datang masjid, dia tak mampu buat baik. Dia datang sembahyang, kemudian dia tak mampu buat apa-apa. Dia tak mampu baca Quran, dia tak mampu zikir, dia tak mampu salawat, dia tak mampu sembahyang sunat, walaupun dia sedang berada dalam rumah Allah. Dia tak mampu, tuan-tuan. Nak buat baik tu tak mampu. Nak sembahyang sunat di rumah Allah tak mampu. Dia nak baca Quran di rumah Allah, dia tak mampu. Dia akan buat perkara yang sama seperti mana dia lakukan di dalam rumah-rumah mereka. Di rumah pun mereka sembang, sampai di masjid pun mereka sembang lagi. Dan mereka sembang hal yang sama. Hal dunia yang sama, hal kehidupan yang sama. Yang kita bincangkan 30 tahun yang dulu, perbincangan yang sama. Kita ditipu dengan kehidupan ini. Kita ditipu dengan keadaan sekeliling kita. Dan kita tidak sedar, umur kita ni terus jalan, tuan-tuan. Jalan dan terus jalan. Masa ni singkat. Masa ni terlalu singkat. Siang, malam, sekejap. Maghrib, Isyak, sekejap. Isyak ke subuh, terlalu singkat. Sampai kita tak mampu buat apa-apa. Dalam keadaan zaman mutakhirin ini. Dalam keadaan zaman yang akhir. Kita ni tuan-tuan berada pada fasa terakhir. Saya sebut dalam kuliah saya. Kita sedang berada pada fasa terakhir. Pada kurun terakhir. Pada saat terakhir.
saat terakhir, kurun terakhir. Kalau kita buang masa lagi, kitalah orang paling rugi. Ada satu aulia ditanya oleh orang, wahai kekasih Allah, apakah karamah yang paling besar? Ditanya. Wali Allah ni ditanya, apa karamah yang paling besar? Kita kalau dulu, kita ingat karamah ni boleh jalan atas air. Tak? Hari ni kat sini, besok kat Mekah, itu karamah ya. Tak gitu kan? Apa dijawab oleh aulia ini? Makin muda macam ni abang. Kita ni bila dah makin muda macam ni lah. Macam-macam. Apa aulia ni jawab? Dia kata karamah yang paling besar apabila kita masih lagi boleh berdiri di atas muka bumi. Ini karamah paling besar. Sebelum kita, kata dia karamah yang paling besar adalah kita masih dapat berdiri di atas muka bumi. Kehinaan yang paling besar apabila kita ditelan oleh bumi dengan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, apa jadi dengan sahabat-sahabat kita di Morocco, di Maghribi? Sekejap tuan-tuan, tak ada tanda. Apa terjadi dengan sahabat kita di Borneo, Sabah? Tak ada tanda, tuan-tuan. Kalau Allah bagi kita di Malaysia, kita kata mustahil lah. Mana datang gempa kat Malaysia? Saya nak tanya tuan-tuan, adakah Allah tidak mampu untuk goncangkan bumi ni? Apa jawapan daripada tuan-tuan? Apakah Allah tidak mampu untuk menggoncangkan bumi yang sedang kita duduk? Tuan-tuan, tentu jawapan daripada tuan-tuan, Allah mampu untuk menggoncangkan bumi yang sedang kita diam sekarang. Ini jawapan tuan-tuan. Cuma yang kita fikir, apa yang telah kita buat untuk kita menghadap hadrah Allah. Kita masih buang masa lagi tak? Kita dah kumpul tak amal ibadah? Macam kita jemaah surau kita ni semakin muda kan? Kita makin lama makin muda, makin lama makin muda kan? Kita buat asal balik asil bang. Dulu gigi penuh, sekarang gigi dah tak ada. Buat asal balik asil. Hanya kita balik kepada muda balik. Betul lah kita balik pada muda. Buat asal balik asil. Dulu telinga dengar. Sekarang telinga dah tak berapa nak dengar. Kita balik macam budak-budak balik. Buat asal balik asil. Dulu mata kita terang. Sekarang mata kita mula tak nampak. Macam kita dilahirkan. Daripada 1 hari ke 40 hari. Kita tak melihat, tak nampak apa-apa melainkan cahaya dan warna. Wa asal balik asil. Dan kita tak kenal kerana kita kabur warna pada waktu itu. Sekarang kita wa asal balik asil. Kita semakin menuju kepada tempat kita yang asal. Tapi apa kita buat? Kalau kita buat seperti mana umur kita yang dulu, kita rugi, tuan-tuan. Kita rugilah. Kita ikut putaran kehidupan yang kita telah putar berpuluh-puluh tahun. Kita rugi. Walhal kita sedang berada pada kurun yang terakhir. Kita tak mampu untuk jadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab itu kata ulama, kita jangan jadi lebih baik daripada orang lain, tetapi kita hendaklah jadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Aku nak jadi lebih baik daripada orang itu. Jangan.
Aku nak lebih baik daripada zaman aku sebelumnya. Zaman mana tuan-tuan? Zaman muda. Kalau zaman muda dulu pun tak semayang sunat, dah berumur kita macam ni pun tak semayang juga, sama tuan-tuan. Dah zaman muda dulu pun tak boleh baca Quran, sekarang pun tak boleh baca Quran, sama je lah. Kalau zaman muda kita dulu tak semayang malam, dah tua begini, kita dah sampai ke umur tua, kita tak mampu juga, sama tuan-tuan. Kita tak jadi lebih baik. Jadi kita rugi. Rugi. Jangan sampai kita berada pada tempat kerugian yang besar. Tengok 3 wajah ni. Pertama, kata musannif, jika engkau dapat, akan dia putus lagi tetap atas hal yang satu, maka iaitu daripada Allah Ta'ala. Kita dapat lintasan ni tetap, kuat, putus. Tiba-tiba tergerak nak baca Quran, terus ambil Quran, terus duduk baca Quran. Ini namanya khatir yang datang daripada Allah. Tak ada ruang syaitan, tak ada ruang nafsu. Kena minta tuan-tuan. Ya Allah, pimpin kami. Ya Allah, tunjukkan kami untuk buat baik. Ini Nabi aja. Nabi pesan dengan kita doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ingat Engkau. Kenapa minta tolong ingat Allah? Sebab kita dah lupa Allah puluhan tahun. Allah bagi kita muda, lupa Allah. Allah bagi kita sihat, lupa Allah. Allah bagi kita harta, lupa Allah. Allah bagi kita masa lapang, lupa Allah. Lupa, terus lupa. Jadi muda kita tak boleh buat apa? Harta kita tak boleh buat apa, masa lapang kita tak boleh buat apa, sihat kita tak boleh buat apa. Tuan-tuan, kalaulah begitu senang dengan kita bersenang-senang dengan hidup dalam dunia ni, tak payah semayang sunat, tak payah buat amal soleh, boleh masuk syurga, nescaya kosong neraka Allah. Hanya diisi oleh orang kafir sahaja. Itu yang saya katakan, kita gagal lagi. Kita dah umur 60 mengumpat, tak boleh tinggal lagi. Macam mana kita nak masuk syurga? Kita masih lagi baca grup WhatsApp tentang aib orang lain. Saya selalu ulang benda ni tuan-tuan, sebab benda ni masih tak boleh tinggal. Itu saya selalu ulang. Orang kata kenapa usah ulang? Benda tu tak boleh tinggal lagi. Sebab itu saya ulang. Jadi kita penat di dalam buat baik. Semayang, kasih orang. Semayang, kasih orang. Semayang, kasih orang. Puasa umrah, kasih orang. Bagi ke orang. Orang yang kita umpat ni tadi. Rugilah tuan-tuan sampai bila. Kita amal saleh tak banyak tuan-tuan. Amal saleh tak banyak. Tak boleh bangga dengan amal saleh kita. Kita bangun pagi-pagi, buka mata, kita tak buka Quran. Kita buka WhatsApp dulu. Kita tak dulukan pun Allah dalam hidup ni. Puluhan tahun kita telah mendahulukan makhluk daripada Khalik. Masa zaman kita, awal dulu zaman kita muda, kita dulukan makhluk tuan-tuan. Kita belakangkan Khalik, belakangkan Allah. Bila kita dah berumur ni tuan-tuan, kita masih tak boleh ubah diri kita. Kita mulakan hidup kita dengan mendahulukan makhluk. Tengok WhatsApp dulu.
Salahnya kita dulukan Allah, mulakan hidup dengan Quran. Bangun pagi lepas sembahyang subuh, apa salah? Ambil Quran, baca Quran, apa salah? Tinggalkan WhatsApp tu, tinggal dululah. Media masa tinggal dulu, apa salahnya? Mulakan dengan Quran. Mulakan dengan kalam Allah. Kita dah tua tuan-tuan, dah nak mati dah. Kawan kita satu pergi. Kawan kita yang sama belajar dengan, sama mengaji dengan kita dalam surau ni, seorang-seorang tinggalkan kita dengan keadaan yang mengejut. Bukan sakit yang lama. Ada satu orang, dua orang je lah tuan-tuan yang sakit lama kan. Sahabat kita tiba je meninggal. Meninggal. Aksiden. Sakit jantung. Tuan-tuan, gilir kita belum sampai. Turn kita belum sampai. Masa kita belum sampai untuk Allah panggil. Belum tuan-tuan. Kalaulah masa kita sampai dalam keadaan kita masih tidak berubah, lebih baik daripada sebelumnya, alangkah ruginya kita. Itu je rugi. Kita tak boleh mulakan hidup dengan Quran lagi. Itu yang saya selalu bawa benda ni. Kita nak baca Qul Huwallahu Ahad tak mampu tuan-tuan. Nak harap orang masjid tuan-tuan, orang surau, kalau kita hantar nasi bungkus dia baca. Ya tak? Kalau bulan Ramadan kita bagi borang, kalau bagi RM30 baru baca. Kalau borang kosong, susah orang nak baca tuan-tuan. Zaman ni zaman material. Saya pernah cakap dengan tuan-tuan pada pengajian saya 10 tahun dulu. Masa saya tengah kuat dulu. Haji Ramli pun tengah kuat lagi masa tu. Masa tu datang 5 orang tak lari. Haji Ramli boleh bawa satu bola, boleh rempuh orang. Zaman tu tuan. Zaman tu langgar, memang jenis langgar. Sekarang kita nak langgar pun fikir juga 2-3 kali. Tak? Betul tak tuan-tuan? Kita sedar dah kita siapa. Tapi masalahnya kita tak sedar yang kita kurang bekalan untuk balik menemui Allah. Yang ni masalah besar kita. Ni masalah besar. Kita tahu kita tak larat. Kita tahu. Saya pun rasa begitu. Kita dah tahu kita tak larat. Kita dah tahu kita tak mampu. Kita dah tahu kita tak sesihat dulu. Tapi kita terus buang masa kita. Terus kita buang dan terus buang. Umur ni berlalu macam tu ya. Rugi tuan-tuan. Ni yang Allah sebut dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi saki-baki umur yang kita ada, kita berharap agar Allah terima amal saleh kita ni. Mudah-mudahan ya Allah, aku nak berubah jadi lebih baik. Itu je tuan-tuan yang kita harap. Itu bila Allah hendak seseorang hambanya menjadi hamba yang baik, lalu apa kata Nabi? Allah bagi dia beramal. Sahabat bertanya, beramal macam mana ya Rasulullah? Dibukakan jalan kebaikan atasnya sebelum daripada kematiannya. Dekat umur mati, Allah bagi kita buat baik. Tapi kalau dah tua, umur macam kita ni, kita masih malas sembahyang lagi, masih malas baca Quran lagi, masih malas selawat lagi, masih malas zikir lagi, masih malas kumpul kulhu lagi. Kita kena hati-hati tuan-tuan. Kalau Nabi kata apabila Allah nak kita jadi hamba yang baik, mana lawan daripada baik itu jahat. Lawan daripada baik itu jahat. Dalam keadaan kita berada pada usia yang ujung,
dalam keadaan kita berada pada tubuh yang lemah, dalam keadaan kita berada pada pandangan yang kabur, dalam keadaan kita berada pada pendengaran yang tidak seperti mana sedia kala, kita masih lagi tak sembahyang sunat, tak nak baca Quran, tak nak jadi orang baik, kita tak mampu lagi tuan-tuan nak bersedekah. Itu yang saya kata, kita tak boleh lepas dunia kita. Itu dalam kuliah saya sebut, kita ditipu dengan dunia ni puluhan tahun. Puluh tahun, tuan-tuan. Sampai sekarang. Kita nak lepaskan dunia ni tak boleh. Hatta dalam semayang tak mampu lepas dunia lagi. Dalam semayang tu masih fikir dunia, tuan-tuan. Dunia ni dia dah kuasai kita. Sampai dalam salat kita tak mampu lepaskan dunia ni. Tak mampu, tuan-tuan. Masih lagi fikir tentang keduniaan. Di dalam semayang kita tak mampu nak buang lagi. Tak mampu nak kosongkan lagi. Maknanya senang macam inilah saya cakap, tuan-tuan. Kita dalam semayang pun kita tak mampu ingat Allah. Agak-agak besok mati boleh ingat Allah. Dalam semayang ni tak mampu lagi ingat Allah. Agak-agak masa mati mampu ingat Allah. Dalam semayang ni masih kita ingat dunia. Masih ingat dunia. Agak-agak masa sakaratul maut mampu ingat Allah. Ini yang saya katakan kena mujahadah. Kita kena fikir, apakah semayang aku telah lebih baik daripada dulu? Apakah puasa aku telah lebih baik daripada dulu? Macam tu, tuan-tuan. Macam kita puasa. Bulan puasa nak minum setitis air, kita takut. Kita kata batal puasa. Kawan kata minum je, bukan orang nampak. Ish, Allah nampak. Tak? Tapi musim korban ambil daging lebih, tak ada pula Allah nampak. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita ambil daging lebih itu haram ke harus? Agak berapa puluh tahun kita telah makan daging haram. Tuan-tuan, yang saya nak tanya macam ni. Tidak adakah rasa takut dalam hati kita dengan hukum dan azab Allah? Yang ni yang saya nak tanya. Tidak adakah sedikit ketakutan di dalam kolbun kita setiap tahun kita telah memakan akan daging yang haram, makanan yang haram, bukannya secebis tetapi berkilo-kilo telah masuk ke dalam perut kita, lalu kita berikan kepada isteri kita, anak kita, ibu kita, ayah kita dan keluarga kita agar mereka semua masuk neraka Allah. Tuan-tuan, kat sana besok kita ngaku tau. Berani tuan-tuan hari Jumaat mengaku di sini. Duduk berdiri, saya Ahmad Nizam bin Ghazali, saya mohon halalkan kepada seluruh ahli qaryah kerana hampir 15 tahun saya telah mengambil hak orang lain dalam pembahagian korban. Saya minta seluruh ahli qaryah halalkan. Jika tidak, saya tidak boleh masuk syurga dengan semayang saya, dengan umrah saya, dengan haji saya. Kerana dosa kita dengan orang di antara dosa yang ditangguh oleh Allah keampunannya. Mana kita nak minta ampun, tuan-tuan?
Semayang tak apa. Kita minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan semayang kita. Kita tinggal semayang masa muda dulu. Masa kita qada, kemudian bayar fidyah. Tapi ambil hak orang lain. Kita nak minta halal dengan siapa ni? Besok semua orang panggil kita, wahai fulan bin fulan, kita ingat dah nak masuk syurga tuan-tuan. Malaikat kata jangan, masih ada orang yang menuntut haknya. Macam mana nak jawab dengan Allah? Kan kita bacakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Atau daripada hawa nafsu. Maka jika engkau dapat akan dia taradud, tiada tetap lagi berbalik-balik daripada nafsu, maka ketahuilah bahawasanya daripada syaitan. Kalau dari nafsu, dari syaitan, dia tak tetap. Kejap nak buat, kejap tak nak. Kejap nak buat, kejap tak nak. Ya. Nak jadi baiklah, tak payahlah. Nanti orang kata, orang soleh pula. Kata kan, nak jadi baik. Setengah saya dengar kadang-kadang anak-anak muda. Saya nak berubahlah, tapi nanti kawan-kawan kata saya alim pula. Mana bisikan itu daripada nafsu dan syaitan, masih ada ruang dipanggil peperangan di antara malaikat mulhim dan syaitan. Mereka kata, wahai fulan bin fulan, bertobatlah. Syaitan kata, jangan, umur kau muda lagi, tak payah, kau mati lambat lagi. Mereka kata, taubatlah, mati tu tak ada siapa tahu, ajal tu tak ada siapa tahu, kata malaikat. Syaitan kata, kau tengok badan kau kan sihat, kau boleh bawa kereta lagi sini sampai Pulau Pinang, okey je lagi. Lambat kau mati. Kau pun ada makan ubat-ubat herba, panjang umur punya. Rupanya kita lupa. Itulah Allah sebut dalam Quran. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq. Bila nyawa dah sampai taraqi, sini. Kalau dalam hadis disebut ghargharah, dalam Quran disebut taraqi. Orang sekeliling kata, siapa yang boleh sembuhkan orang ni? Kita tengah sakaratul maut kan? Siapa boleh selamatkan dia? CPR cepat, CPR cepat, CPR. Kan sekarang orang belajar CPR kan? Cepat CPR dia. Wa qila man raq. Siapa yang boleh sembuhkan orang ni? Jika sampai ajal, tak ada siapa yang boleh menghalang takdir Allah. Tak boleh, tak. Jadi kalau nak mensal sekarang. Kalau nak berubah sekarang. Kalau nak buat baik sekarang. Jangan tangguh. Kita dah tak boleh tangguh dah tuan-tuan. Kita dah tak boleh tunggu masa itu. Kita jangan bertangguh dengan hidayah dan taufik Allah. Kita jangan bertangguh
sehingga Allah turunkan azab dan bala ke atas kita. Bala ataupun azab yang paling besar adalah azab sakaratul maut. Tak ada siapa berani tanggung ni, tuan-tuan. Azab tu azab paling besar. Tak ada siapa berani tanggung azab. Kalau tuan-tuan baca sejarahnya salafus salih, keseluruhan mereka ini takut dengan seksanya sakaratul maut. Duit banyak dah tak guna masa tu, tuan-tuan. Ketika roh berada di kerongkong, di garah-garah ni, kita dah tak ingat duit, kita dah tak ingat pangkat, kita dah tak ingat kuasa. Yang kita ingat apa dia? Laula akhartani, ya Allah, boleh tak kau tangguhkan dulu kematian tu? Ila ajalin qarib. Bila ajal ni dah sampai dekat kita, aku dah tak nak duit. Ini cerita seorang sahabat Nabi, kalau tak silap saya nama dia Thawban. Tak silap saya lah, tuan-tuan. Waktu dia meninggal dunia, Rasulullah datang ziarah dan isterinya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tak faham, ada 3 kalimat yang disebutkan oleh suami aku ketika dia sakaratul maut. 3 kalimat ni yang aku tak faham, ya Rasulullah." Rasulullah tanya apa dia. Pertama dia kata, kenapa tak semua? Kedua, kenapa tak jauh lagi? Ketiga, kenapa aku tak, kenapa tak baru, dia kata. Jauh, semua baru. Kenapa tak jauh lagi? Kenapa tak yang baru? Kenapa tak semua? Selepas itu dia menemui Allah Rabbul Izzah dengan mengucap syahadatain. Apa kata Rasulullah tentang sahabat Nabi ni, rumah dia jauh daripada Masjidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jauh, tuan-tuan, nak datang jauh. Saya baca sejarah itu daripada rumahnya, ada yang mengatakan 3 jam. Rasulullah kata, masa kita dekat sakaratul maut, Allah tasawurkan amal salih kita. Lepas tu dia kata, kenapa tak jauh lagi? Kenapa tak jauh lagi? Rupanya kenapa rumah aku tak jauh lagi? Kalau jauh lagi, aku dapat datang ke Masjid Nabi. Alangkah banyaknya rahmat Allah. Tuan-tuan, kita rumah yang dekat dengan masjid pun kita tak mampu datang kan? Kita tak mampu nak istiqamah. Besok masa sakaratul maut, kita nampak, ya Allah, ruginya. Ini yang kita sebut laula akhartani. Boleh tak tangguhkan dulu? Dapat sehari pun jadilah. Aku nak guna 1 hari 1 malam ini untuk beribadat kepada Engkau, ya Allah. Tapi tak boleh. Kedua, kenapa tak yang baru, kata dia. 1 hari dia nak berjalan ke Masjid Nabi pada musim sejuk. Dia nampak ada satu fakir miskin dalam kesejukan. Lalu diberikan kepada fuqara dan masakin itu akan pakaian yang dia pakai, tuan-tuan.
Lalu dia nampak kalau yang baru pahalanya lebih besar, lebih banyak. Dan kata dia, kenapa tidak semua? Kalau aku tahu beginilah hebatnya amal kebaikan dengan bersedekah, nescaya aku keluarkan seluruh hartaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah kata ulama. Betul kata ulama. Imam Ghazali sebut, sakit mati ni, dia kata, bukan sakitnya roh keluar pada jasad. Sakitnya sebab kita tak nak balik. Kita lawan malaikat, kita lawan roh ni keluar, kita meronta, tak nak balik. Lalu ditanya kepada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kenapa orang ni meronta? Sebab disayangkan dunianya. Aku tak nak tinggalkan rumah aku. Aku tak nak tinggalkan kereta aku. Aku tak nak tinggalkan duit aku. Nanti orang ambil duit aku ni. Nanti anak aku ambil duit aku ni. Aku tak nak tinggal, aku takut. Tapi tak boleh. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Sampai masa tak boleh tak balik, balik. Sampai masa tak boleh dah. Masa engkau dalam dunia dah sampai, dah cukup, kata Allah. Allah. Itu saya sebut. Bulan ni nak sampai bulan Maulid. Nanti kita dengar ceramah Maulid. Tapi masa kita tak mampu ikut Nabi, tuan-tuan. Saya selalu cakap, sunnah yang paling besar adalah sunnah kasih sayang. Sunnah yang paling besar adalah sunnah kasih sayang. Saya ulang lagi, tuan-tuan. Saya tanya guru saya. 2 hari lepas saya kuliah di Bangi, saya cakap perkara ni. Saya tanya guru saya kata, tuan, selawatnya ada 3, dia kata. Satu selawat lisan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2 selawat pada tubuh badan, iaitu menyempurnakan seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dengan qalbun, katanya hati orang yang penuh dengan kasih sayang. Sebab Nabi tak pernah benci orang. Ini sifat Nabi. Tuan-tuan, bila sebut kasih sayang ni kita gagal. Kita gagal, tuan. Rasulullah peluk lagi Sayyidatina Fatimah yang telah dewasa. Kita bila hari terakhir seorang ayah peluk anak laki-laki dan anak perempuan. Di sini, tuan-tuan. Ayah pun dibuat dalih. Ayah ni bukan tak sayang anak, tapi dia tak tunjuk. Tuan-tuan, sombong tak? Kita tak duduk ego tempat seorang ayah. Ayah ni dikata bukan dia tak sayang anak, tapi dia tak nak tunjuk. Itu nama dia sombong tak, tuan-tuan? Sombong. Tengok hadis sahih, tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya walau sebesar zarah sifat sombong. Kita ingat orang kaya aja sombong. Jadi ayah pun sombong, tak boleh masuk neraka. Rasulullah ajar. Rasulullah ajar. Ketika seorang badui bertanya kepada Sayyidina Rasul, "Ya Habibana, kau masih cium lagi Hasan dan Husain?"
Ni kalau tak silap saya, asbabul wurud hadis, man la yarham la yurham. Kalau tak silap saya, Nabi kata, siapa-siapa yang tidak ada sifat kasih sayang, la yurham, dia tak berhak mendapat rahmat Allah. Itu tuan-tuan belajar buang sombong. Sombong seorang ayah, sombong seorang suami, sombong seorang yang berpangkat, sombong seorang yang lebih tua. Tidak semesti kita lebih tua, kita betul. Tidak semesti kita lebih tua, kita ini orang yang benar. Kena buang dulu sombong. Kalau tak berjaya, kita masuk syurga nanti. Ya, tuan-tuan. Baik. Dah 8.45 dah ni. Allah. Saya malam ni macam penat lah sikit. Gila lah mati Tapi tahu sebab umur ke je? Asyik nak mati je. Betul tak? Saya mula ngajar tempat tuan-tuan, saya tak ingat pun mati. Tapi dah ujung-ujung ni, saya teringat mati. Aku dia nak mati. Aku dia nak mati. Kadang-kadang saya nak pejam mata, saya takut. Sampai saya nak pejam mata tu, saya takut. Nak pejam mata, ya Allah, kalaulah ini hari yang terakhir pada malam ni, ampunkan dosa aku. Saya nak tidur malam tu terus, saya takut. Itu yang saya tak tinggalkan, amalan yang Nabi suruh. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nabi kata, orang yang sebelum tidur lalu ia membaca doa ini, jika ia mati, Nabi kata ia seperti mana kembali kepada fitrah bersih. Tuan-tuan tengok hadis ini dalam kitab Al-Azkar. Ya. Mungkin sebab kita dah makin muda kan. Bila makin muda kadang pejam. Sebab ada kawan-kawan, tadi tuan-tuan saya buat pasport, international passport. Jumpa kawan sekolah saya. Kami pun bersembang. Rupanya tuan-tuan, kawan sekelas saya ramai yang telah balik jumpa Allah. Terkejut saya tuan-tuan. Disebut nama seorang-seorang, dah meninggal. Sebut seorang-seorang nama kawan sekolah saya. Dah tak ada, saya kata. Dah tak ada, saya kata. Allah. Tanya kenapa? Jantung. Allah Rabbi. Jangan tinggal tuan-tuan doa. Kalau tuan-tuan nak doa tu, nanti tuan-tuan tanya, minta tolong ustaz kita. Ustaz kita carikan. Fotokopikan insya-Allah. Tak tolong. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawattu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nabi janjikan orang yang baca doa ni, kalaulah dia mati, Nabi kata dalam saat tu, matinya seperti mana dalam keadaan fitrah bersih. Mana mati dalam keadaan Islam, fitrah ni dalam keadaan Islam, bersih, dalam keadaan iman. Tak tahulah saya, begitulah tuan-tuan, nak pejam mata takut.
Ya. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan pejam mata tak takut. Itu khutbah pejam mata, mengaji pejam mata, sebab tak takut. Saya sebab takut, tuan-tuan. Tuan-tuan tak, kalau tak percaya, tuan-tuan tanya adik saya. Saya dalam kereta saya tak pernah tidur. Walaupun saya balik daripada Johor, orang bawa saya tak pernah tidur, tuan-tuan. Ya. Tu saya suka bawa kereta sendiri, tapi dekat-dekat ni dia orang bawa. Baik. Tuan-tuan jangan kerap pejam mata, nanti mati betul nanti. Buka mata. Nanti mati. Sebab tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan tak baca doa tu. Kalau tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan baca doa tu tak apa. Ya. Tadi sebelum nak pejam mata, masa khutbah, baca doa tu dulu. Ya tak? Nak dengar khutbah selalu ngantuk kan? Baca doa tu dulu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Tidur. Jika mati masa tidur, kata Nabi, dia balik seperti mana fitrah dia. Selagi tak hafal, jangan tidur banyak. Jangan berani tidur banyak. Ya, tuan-tuan ya. Tapi tak apa, tuan-tuan tidur tak apa. Tuan-tuan amal soleh banyak. Saya yang takut sebab saya tak buat amal baik tak banyak. Baik. Sikit lagi. Allah. Maka ketahui olehmu bahawasanya daripada syaitan, dan adalah setengah daripada orang arifin berkata, umpama hawa nafsu, umpama harimau, apabila lawan ia tiada berpaling, melainkan dengan dipukul akan dia sehingga-hingganya. Nafsu ni dia macam harimau, kata orang arif. Ya, kena lawan, kena pukul, dan dengan keras yang nyata. Tak boleh nak main-main. Atau umpama orang khariji yang berperang, kerana i'tiqad mereka itu agama tiada hampir balik ia hingga dibunuh. Dan umpama syaitan seperti harimau akar, jika engkau halau akan dia daripada satu pihak, masuk pada satu pihak yang lain. Nak selesaikan nafsu, nak selesaikan syaitan yang ada dalam hati kita, dalam jiwa kita, roh kita, kena mujahadah sungguh-sungguh. Tak boleh main-main, tuan-tuan. Itu satu hari, saya nak berhenti dah. Satu hari, seorang murid Imam Ghazali bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai guruku, dia kata, kenapa aku zikir tapi syaitan tak nak lagi? Aku zikir, maksudnya aku masih zikir buat baik, tapi aku tak lepas lagi daripada tipu daya syaitan dan tipu daya nafsu. Imam Ghazali kata apa? Macam mana syaitan nak lagi? Dekat badan kau penuh makanan anjing. Karena syaitan ini ibarat anjing. Kau zikirlah macam mana, kau buatlah baik macam mana pun, badan kau penuh dengan makanan-makanan syaitan. Itu yang saya katakan, tuan-tuan. Itu kenapa kita semayang tak rasa khusyuk sampai sekarang, puasa tak jadi apa, ya, semayang tak jadi apa, pergi umrah tak jadi apa, tak boleh buat apa-apa, tak dapat apa-apa, macam itu juga kita. Sebab apa? Sebab kita tak buang makanan-makanan nafsu dan makanan-makanan syaitan yang terikat pada tubuh kita. Kena bersihkan diri kita. Bersihkan, tuan-tuan. Ya, belajar
Jangan maki orang, jangan benci orang. Belajar, jangan ada tamak, jangan hasad, dengki. Kita belajar sayang orang. Lepas tu guru saya kata, hidup ni kalau nak berkat, mula dari rumah. Mula dari rumah. Saya seru ayah-ayah semua. Elok, peluk anak-anak kita. Anak lelaki, anak perempuan peluk. Jangan malu tuan-tuan, itu anak kita. Menantu kita peluk. Jangan malu tuan-tuan. Kalau anak kita tanya, kenapa ni ya? Tak pernah-pernah suami hidup peluk saya. Ayah dulu tak amalkan sunnah yang Nabi tunjukkan pada ayah. Hari ini ayah nak amal sunnah ini. Kalau anak kita tanya kenapa ayah hari ini? Sebab hari ini ayah dapat hidayah dan taufik Allah. Jangan kita sombong tuan-tuan. Jatuhkan diri kita. Jatuhkan diri kita tuan-tuan. Jangan kita rasa kita jatuhkan diri kita untuk anak dan isteri kita, tempat kita hina, tak. Tempat kita diangkat lagi oleh Allah. Saya sampai sekarang tuan-tuan, anak saya peluk. Anak saya yang tua 34 tahun. Perempuan. Laki 28 tahun tak silap. Saya peluk lagi anak saya. Saya peluk lagi. Saya cakap, saya sayang abang, saya sayang kakak. Sampai sekarang tuan-tuan, saya amalkan. Kakak, ayah sayang kakak. Abang, ayah sayang abang. Sampai sekarang tuan-tuan. Menantu saya peluk. Laki-laki dan perempuan saya peluk. Saya cium tuan-tuan. Bukan laga pipi tak. Saya cium betul. Sebab apa? Sebab Nabi kata macam tu. Nabi suruh kita buat macam tu. Kalau nak berkat hidup, kalau mudah nak buat amal soleh, mula dari rumah. Mulakan dari rumah. Tuan-tuan, jangan kita kata, aku ayah, kena jaga hati ayah. Tuan-tuan, macam inilah. Saya tengok di media masa, tuan-tuan. Ramai anak-anak yang mengadu. Mereka kata, kami dipilih kasih, mak kami benci kami, mak tak sayang kami, mak cuma sayang kakak, mak tak sayang kakak, mak cuma sayang adik, ayah tak pandang pun kami sebab kami tak ada duit. Tuan-tuan, satu soalan saya, pernah tak kita melihat hati-hati anak kita? Kita selalu fikir tentang kecil hati kita. Pernah tak kita fikirkan akan perasaan anak dan menantu kita, tuan-tuan? Bila kita fikirkan perasaan mereka? Bila kita fikirkan, adakah ayah pernah kecilkan hati abang? Adakah ayah pernah kecilkan hati kakak? Adakah ayah pernah kecilkan hati adik? Bila kita fikirkan perkara itu, kerana Rasulullah buat macam tu. Rasulullah cium Fatimah Az-Zahra. Rasulullah peluk Fatimah Az-Zahra. Rasulullah jaga hati Fatimah Az-Zahra. Tuan-tuan, jangan kita sebelah pihak aja. Kamu kalau kecilkan hati ayah, kamu masuk neraka. Tuan-tuan, ada hak ayah, ada hak anak. Kita mula balik ya tuan-tuan, insya-Allah. Jangan malu peluk anak-anak kita. Belum terlambat lagi tuan-tuan. Belum terlambat lagi. Untuk kita peluk anak-anak kita belum terlambat, tuan-tuan. Yang saya nak sebut sini, perkara yang paling susah kita nak buang dalam hati kita. Keegoan kita. Kesombongan kita.
Tuan-tuan, sombong inilah yang akan menghalang kita masuk syurga. Saya tak ajak tuan-tuan sembahyang. Saya tak ajak tuan-tuan puasa sunat. Saya ajak tuan-tuan buang sombong ini. Puasa sunat senang. Sembahyang senang. Tapi nak buang sombong yang telah bertapak puluhan tahun ni susah. Susah tuan-tuan. Sombong seorang ayah, sombong seorang guru, sombong seorang abang, susah. Baik ya tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ni. Sampai yang kedua. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita, Allah pimpin kita pada jalan yang lurus insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah. Ya. Dan satu nasihat saya, masuk bulan Maulid ni banyakkan selawat tuan-tuan. Ya. Masuk dia 1 Rabiul Awal, ya, banyak selawat. Baca selawat banyak-banyak. Saya saja nak kongsi. Ya. Saya kalau dalam keluarga kami, keluarga saya lah, saya, anak, isteri, adik-adik, kami sampai saja bulan Rabiul Awal, saya akan minta semua anak menantu saya, isteri saya, adik-adik saya, kami habiskan selawat lebih kurang dalam 35,000 kali. Ini amalan kami tiap-tiap tahun bila sampai bulan Maulid. Tuan-tuan, kalau dapat setahun sekali buat, alhamdulillah, syukur. Sebenarnya tak banyak pun. Angka tu tak banyak. Tak banyak tuan-tuan. Tapi sebabkan kesombongan kita dengan rahmat Allah ini terlalu tebal. Walaupun umur kita semakin pendek, tubuh kita semakin lemah, kita tak mampu nak buat benda tu. Sebenarnya bukan tak mampu, kita tak mahu. Sebab itu Nabi kata syurga ni susah. Syurga ni tak ramai orang boleh masuk. Orang yang bersungguh-sungguh nak masuk syurga je, dia akan masuk syurga. Tuan-tuan, tak perlu bayar pun, tak perlu kena duit pun. Cuma gunakan mulut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guna mulut yang diberi oleh Allah secara percuma. Allah dah bagi kita subsidi mulut ini. Daripada mula kita pandai berkata-kata, daripada kita mula pandai menangis, inilah subsidi yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi kena ingat, seluruh subsidi ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, usia kami semakin berada pada penghujungnya. Badan kami telah mula terasa lemah dan lelah. Pandangan kami telah mula kabur, Ya Allah. Pendengaran kami telah mula berkurangan pendengarannya untuk kami mendengar setiap perkataan dan bunyi ini, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, saat sakibaki kehidupan kami ini, tolonglah kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu untuk kami berbuat kebaikan dan kami dapat meninggalkan kejahatan. Ya Allah, jika ada kejahatan yang masih kami lakukan dalam umur ini, tolong kami untuk kami tinggalkan kejahatan itu, Ya Allah, sebelum kami balik menemui Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengakui tentang kelemahan kami dan tidak kuat kami untuk kami meninggalkan segala kemaksiatan, sama ada zahir atau batin. Kami mohon pertolongan Engkau, Ya Allah.
agar kami dapat balik menemui Engkau seperti mana sifat kami yang asal. Tolonglah kikiskan sifat sombong dalam hati kami, sifat sum'ah, riya, ujub, hubbud dunia, segala sifat yang Engkau tidak redha dan Engkau benci, ya Allah, agar kami balik dapat menemui Engkau saat kami dipenuhi dengan rasa kasih kepada Engkau dan rasa kasih kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.